Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Haikal bin Muhammad Zaifah. Dan pada hari ini saya akan menerangkan abstrak dan pengenalan. Okey. Gejala kehamilan luar nikah dalam kalangan remaja merupakan sesuatu isu yang besar dan sangat sukar dibendung lagi. Kelihatan remaja perempuan dengan aktiviti seks sangat berisiko mengundang kepada kehamilan luar nikah dan jangkitan HIV ataupun AIDS atau jangkitan seksual yang lain. Batas pergaulan diri remaja dan sikap ibu bapa menjadi punca remaja melibatkan dalam isu kehamilan luar nikah dan pembuangan bayi. Laporan ini bertujuan untuk mengenal pasti isu berkaitan kehamilan remaja dan pembuangan bayi. Kajian ini melibatkan penerangan elemen-elemen dalam falsafah pendidikan kebangsaan, usaha pelaksanaan pendidikan seks di Malaysia dan langkah penyelesaian bagi mengatasi isu kehamilan luar nikah dan pembuangan bayi. Metode kajian yang digunakan adalah kajian perpustakaan. Kajian ini berbentuk kualitatif berdasarkan kajian-kajian terdahulu menerusi pelbagai buku, jurnal dan dokumen yang membincangkan isu remaja hamil luar nikah. Oleh itu, diharapkan dan kajian ini dapat meningkatkan kesedaran dan keprihatinan masyarakat dari masa ke semasa. Pertanyaan adalah pengenalan. Pada era globalisasi saat ini, tidak sedikit remaja yang telah melakukan pernikahan akibat hamil luar nikah. Permasalahan remaja sekarang ini sangatlah kompleks dari segi dadah sehinggalah ke seks bebas. Kebanyakan remaja yang melakukan pernikahan adalah remaja yang masih duduk di bangku sekolah tetapi sudah mencuba hubungan seks di luar nikah dan akhirnya hamil. Sehingga mereka memutuskan untuk berhenti sekolah dan melanjutkan ke pernikahan. Kepentingan mencegah isu kehamilan luar nikah dan pembuangan bayi yang pertama ialah dapat menjaga maruah diri, keluarga dan maruah anak tidak sah setara tersebut. Hal ini demikian kerana maruah bukanlah perkara yang perlu diambil ringan oleh golongan remaja. Mereka perlu sedar bahawa maruah itu perkara yang perlu difahami dengan betul, lebih-lebih lagi maruah keluarga mereka sendiri. Sebagai contoh, jika mereka mencemarkan maruah keluarga dengan melibatkan diri dalam isu ini, keluarga mereka akan dipandangkan hina, terutamanya ibu bapa kandung mereka. Oleh sebab itu, mereka perlu sentiasa ingat ke mana sahaja mereka pergi, mereka hendaklah menjaga maruah keluarga. Selain itu, dapat membentuk sasial dan kesejahteraan psikologi golongan remaja agar mereka tidak terpengaruh dengan masalah sosial yang tidak terkawal ini. Hal ini terjadi kerana mereka lebih cenderung untuk mengejar impian yang mereka bayangkan selama ini. Hal ini menyebabkan mereka tidak berasa bosan dengan kehidupan mereka kerana mereka sudah mempunyai tujuan hidup yang bagus. Seterusnya, dapat memberi pemahaman berkaitan pendidikan seksual dengan betul. Hal ini dapat mengurangkan kes anak luar nikah dan mengurangkan pembuangan bayi di kalangan remaja. Hal ini demikian kerana memberi pendedahan yang betul membolehkan mereka bebas daripada kesan akibat masalah sosial yang tidak terkawal ini. Mereka akan lebih memahami konsep tentang pendidikan seksual supaya mereka tidak membuang masa untuk terpesong ke arah gejala negatif. Terdapat beberapa faktor yang telah dikenal pasti berdasarkan masalah ini. Faktor pertama ialah faktor batas pergaulan. Tiadanya garis panduan atau batasan dari segi pergaulan dalam kalangan remaja masa kini merupakan satu faktor terpenting yang menyumbang kepada kes kehamilan luar nikah dan pembuangan bayi. Pernyataan ini dapat dibuktikan melalui pemerhatian maupun berita yang terpampang di dada akhbar dan media sosial berkenaan dengan pergaulan antara remaja. Anak-anak muda lebih cenderung untuk meluangkan masa untuk melepak daripada melakukan perkara yang berfaedah. Lebih teruk lagi, terdapatnya pergaulan yang melibatkan sentuhan fizikal yang melampau antara kedua-dua jantina seolah-olah perkara tersebut merupakan budaya yang normal dalam masyarakat Malaysia. Tidak lupa juga, pergaulan antara ahli keluarga juga tidak dijaga. Pemakaian yang terlalu terdedah ataupun nipis ketika berada di rumah seharusnya dilarang. Selain itu, tiadanya pengasingan tempat tidur antara ahli keluarga lelaki dan perempuan boleh mendorong kepada kes sumbang mahram. Seterusnya, faktor diri sendiri.
Remaja akan ada rasa ingin tahu tentang sesuatu perkara, sama ada baik atau buruk, bergantung kepada niat mereka. Perasaan ingin tahu yang kuat tentang seks boleh berpunca dari keadaan sekeliling atau media sosial. Perasaan ingin tahu ini boleh mendorong remaja untuk meluangkan masa mereka dengan mencari maklumat berkenaan seks. Tambahan pula, capaian internet dan dunia cyber yang tiada simpanan memudahkan seseorang untuk mengakses ke laman web yang mengandungi kandungan video yang berunsur lucah. Hasilnya, remaja akan mengalami masalah ketagihan video lucah dan mudah untuk berhayal perkara yang tidak senonoh. Perasaan untuk mencuba kandungan video yang ditonton juga akan wujud. Perhatian ibu bapa juga merupakan satu faktor yang terlibat dalam kes ini. Tahap layanan dan perhatian daripada ibu bapa kepada anak-anak semakin hari semakin merosot. Hal demikian kerana ibu bapa terlalu sibuk dengan kerja sehingga mengabaikan keperluan anak-anak mereka. Hasilnya, anak-anak tidak mendapat perhatian dan kasih sayang yang secukupnya oleh ibu bapa mereka. Mereka mula untuk melibatkan diri dengan gejala tidak sihat seperti melakukan hubungan seksual untuk mendapatkan perhatian ibu bapa. Layanan yang teruk daripada ibu bapa juga menjadikan anak-anak berasa tidak selamat di rumah. Perasaan benci dan tidak selesa kepada ibu bapa akan terbentuk dalam diri anak-anak sehinggakan mereka nekat untuk melarikan diri daripada rumah. Rumah pasangan mereka akan dijadikan tempat untuk berteduh. Maka, perkara ini jelas menjadi satu asbab penambahan kes kehamilan luar nikah dan pembuangan bayi. Terdapat beberapa kesan terhadap kes pembuangan bayi ini. Antaranya, kesan terhadap bayi. Walaupun bayi tersebut dijaga oleh individu yang prihatin, ianya tetap memberikan kesan negatif apabila bayi itu meningkat dewasa. Sebagai contoh, bayi itu akan dipandang hina oleh segelintir masyarakat. Bayi itu juga tidak mengenali ibu bapa kandungnya dan menyebabkan dia berasa sedih dan kecewa akan sikap ibu bapa kandungnya yang sanggup melakukan perkara sebegitu. Selain itu, terdapat juga kesan terhadap ibu yang melahirkan bayi tersebut. Ibu kepada bayi tersebut akan menanggung perasaan rindu terhadap anak kandungnya sama ada dalam jangka masa yang panjang maupun pendek. Sekiranya anak tersebut dijaga dan dibesarkan oleh seorang individu yang penyayang, berkemungkinan besar untuk keluarga angkat bayi tersebut tidak melepaskan hak penjagaan atas dasar kasih sayang kerana sudah hidup bersama dalam jangka yang panjang. Hal ini demikian akan menyebabkan ibu tersebut menyesali akan perbuatannya pada masa lalu dan menghadapi tekanan jiwa. Seterusnya, kesan terhadap keluarga perempuan yang melahirkan bayi tersebut. Keluarga tersebut akan dipandang hina oleh masyarakat setempat kerana dikatakan tidak pandai menjaga anaknya. Maruah keluarganya juga akan musnah kerana kesilapannya yang melakukan perkara keji seperti zina dan pembuangan bayi yang amat memalukan keluarga. Tambahan lagi, hal ini akan memberi impak yang negatif kepada keluarganya. Sebagai contoh, keluarga mereka akan dijadikan bahan bualan penduduk setempat yang menetap di kawasan berhampiran. Falsafah pendidikan kebangsaan bertujuan menjadi panduan bagi semua aktiviti pendidikan. Terdapat 15 elemen dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, pendidikan suatu usaha yang berterusan. Pendidikan merupakan satu proses pemerolehan dan peminahan ilmu secara berterusan. Yang kedua, perkembangan potensi individu. Setiap individu ini telah dikurniakan potensi, bakat dan juga kebolehan yang dapat dilihat secara langsung dan juga perlu dicungkil. Yang ketiga, perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu. Seperti yang kita tahu, bakat, potensi dan juga kebolehan memang tidak boleh dipisahkan serta ianya perlu dikembangkan secara bersama. Yang keempat, insan yang harmonis dan seimbang. Insan yang seimbang sering memberi penekanan kepada keseimbangan dari segi rohaniah iaitu dalaman setiap individu dan juga dari segi jasmani iaitu sifat luaran setiap individu yang berbeza. Yang kelima, unsur intelek. Memberi banyak penekanan terhadap proses pembelajaran. Yang keenam, unsur rohani. Setiap individu mempunyai sasiah yang berlainan dan mempunyai kepercayaan sendiri. Yang ketujuh, unsur emosi. Individu perlu mempunyai emosi yang stabil supaya matang dalam membuat sebarang keputusan dan bagi melakukan sesuatu pekerjaan. Yang ke-8, unsur jasmani. Unsur jasmani adalah unsur yang amat penting dan kita perlu bersyukur kepada Allah kerana ini adalah salah satu nikmat yang diberikan kepada makhluknya seperti kita. Yang ke-9, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Setiap individu perlu mempunyai agama dan seterusnya mempercayai akan agama yang dianuti itu dan penciptanya. Yang ke-10, rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan amat penting bagi setiap individu untuk memajukan diri mereka sendiri. Yang ke-11, rakyat Malaysia yang berketerampilan. Setiap individu perlu mempunyai kecekapan dan juga mempunyai kompetensi diri yang dapat dikembangkan dari semasa ke semasa. Yang ke-12, rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. Akhlak dapat mencerminkan tentang pembawaan seseorang individu walaupun di mana dia berada. Yang ke-13, rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Individu perlu memainkan peranan dan mengambil tahu akan tanggungjawab masing-masing sebagai ahli masyarakat. Yang ke-14, rakyat Malaysia yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Rakyat Malaysia perlu mempunyai keupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri mereka. Dan yang terakhir iaitu yang ke-15, rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Rakyat Malaysia perlu berusaha untuk memupuk semangat perpaduan di antara rakyat negara dan seseorang individu perlu berusaha untuk mengekalkan kestabilan dan juga kemakmuran negara. Usaha pelaksanaan pendidikan seks di Malaysia. Ia telah dijalankan secara merentas kurikulum dalam beberapa mata pelajaran seperti pendidikan jasmani dan kesihatan. Pendidikan seks yang diajar adalah berkaitan dengan isu pembuangan bayi, seks abnormal, penyakit kelamin dan sebagainya. Tetapi buat masa ini, pendidikan seks di Malaysia masih belum dapat dilaksanakan secara formal di sekolah kerana masih pada tahap perbincangan. Jadi, antara langkah penyelesaiannya, yang pertama, peranan ibu bapa. Memberi didikan agama yang sempurna kepada anak-anak sejak mereka kecil lagi supaya mereka dapat mengenali baik buruk sesuatu perilaku. Yang kedua, memantau aktiviti anak mereka supaya dapat mengenal pasti sikap rakas bahaya anak mereka. Langkah yang kedua, pihak kerajaan. Pihak kerajaan perlu mengadakan kempen kesedaran untuk membangkitkan kesedaran remaja terhadap isu kehamilan remaja dan pembuangan bayi. Seterusnya, menguatkuasakan undang-undang dengan mengenakan hukuman maksimum ke atas pasangan yang berzina dan yang terlibat dalam pembuangan bayi seperti mengenakan hukuman sebat. Langkah yang ketiga, media massa. Media massa perlu menjayakan kempen kesedaran yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan menyebarkan maklumat yang positif kepada masyarakat. Dan langkah yang terakhir, masyarakat. Masyarakat perlu melaporkan kepada pihak berkenaan segera apabila mendapati kes pembuangan bayi. Seterusnya, masyarakat juga perlu mengawasi anak-anak jiran supaya tidak terlibat dalam aktiviti salah laku seksual. Kesimpulannya, generasi remaja pada hari ini merupakan modal insan negara pada masa yang akan datang. Peranan mencerak kepimpinan dan pembangunan negara pada masa hadapan bakal dilaksanakan oleh mereka. Namun, pendedahan berita pelbagai isu berkaitan keterlibatan remaja dalam gejala sosial yang berlaku dalam negara mencetus keadaan yang sangat membimbangkan. Antaranya peningkatan kes hamil luar nikah dalam golongan remaja. Pendidikan seks sangatlah penting untuk diberikan kepada remaja. Kanak-kanak dan remaja terdedah dengan pelbagai maklumat yang salah mengenai seks. Pendidikan seks haruslah bermula di rumah sejak anak-anak masih di awal usia lagi. Ibu bapa haruslah mainkan peranan dengan memberikan maklumat yang sesuai dengan keperluan dan usia anak-anak. Pihak kerajaan perlulah mengkaji semula pendidikan seks yang diajar di sekolah agar perancangan pendidikan mengikut kesesuaian zaman, perkembangan remaja masa kini dan memberikan impak positif kepada remaja. Media mempunyai peranan yang penting untuk mencegah masalah sosial dalam kalangan remaja. Dalam masyarakat yang sederhana status sosioekonomi, media massa elektronik atau cetak memainkan peranan yang penting dalam memberi kesedaran kepada masyarakat. Kempen yang berterusan dalam media dapat memberi pendedahan holistik kepada kalangan remaja dan ibu bapa mereka.